Satu penggetar bergetar dengan frekuensi 10 Hz dan menghasilkan gelombang air satah yang bergerak dengan halaju 30 cm per saat. Apabila gelombang itu memasuki rantau cetek, panjang gelombang menjadi 1.5 cm. Tentukan panjang gelombang bagi gelombang ini di rantau yang dalam dan kelajuan gelombang di rantau cetek. Okey. Ini adalah soalan berkenaan dengan perubahan kelajuan gelombang apabila gelombang itu bergerak di kawasan berkedalaman dalam dan kawasan berkedalaman cetek. Okey. Seperti biasalah, untuk menyelesaikan soalan pengiraan tu kita senaraikan kuantiti-kuantiti yang diberi. Okey. Diberi frekuensi bagi gelombang adalah 10 Hz sebab frekuensi gelombang adalah sama dengan frekuensi penggetar yang menghasilkan gelombang itu. Okey. Jadi frekuensi gelombang F1 sama dengan 10 Hz. Okey. Dia menghasilkan satu gelombang dengan kelajuan atau halaju 30 cm per saat. Jadi V1 sama dengan 30 cm per saat. Apabila gelombang itu memasuki rantau cetek, ini bermakna mula-mulanya dia berada di rantau dalam. Jadi ini adalah rantau dalam. Okey. Apabila gelombang itu memasuki rantau cetek, panjang gelombang menjadi 1.5 cm. Okey. Ini di rantau cetek. Okey, di rantau cetek lambda 2. Okey, panjang gelombang sama dengan 1.5 cm. Okey. Tentukan panjang gelombang bagi gelombang di rantau yang dalam. Okey, ini adalah bagi rantau yang dalam. Jadi dia suruh kita cari panjang gelombang di rantau yang dalam. Okey. Lepas tu mencari kelajuan gelombang di rantau cetek, iaitu V2 sama dengan berapa. Okey. Frekuensi gelombang tidak berubah apabila gelombang itu bergerak daripada rantau dalam ke cetek ke dalam ke. Frekuensi tidak berubah. Ini bermakna di rantau cetek ini frekuensi dia juga sama dengan 10 Hz. Okey. Jadi dengan menggunakan maklumat ini kita boleh cari lambda 1 dengan V2 lah. Okey. Kita mula dengan ini dulu di kawasan dalam. V1 sama dengan F1 lambda 1. V1 ini sama dengan 30 cm. F1 10 Hz. Lambda 1. Maka lambda 1 ini sama dengan 30 bahagi 10. Ini sama dengan 3. 3. Oleh kerana kita menggunakan sentimeter dalam halaju, maka lambda ini adalah dalam sentimeter lah, cm. Okey. Ini bagi lambda 1. Bagi kawasan cetek pula, okey, kelajuan di kawasan cetek ini kita guna V2 sama dengan F2 lambda 2. Okey. F2 sama dengan 10 Hz dan lambda 2 sama dengan 1.5 cm. Maka ini sama dengan 15 cm per saat. Okey, ini adalah kelajuan di kawasan cetek. Jadi kunci untuk menyelesaikan soalan ini adalah frekuensi adalah sama bagi kedua-dua rantau. Tak kira dia rantau dalam ke rantau cetek ke, frekuensi dia tidak berubah, tetap sama. Okey. Ini adalah kunci untuk menyelesaikan soalan seperti ini. Diberi satu gelombang air bergerak dari rantau cetek ke rantau yang dalam dengan kelajuan 15 cm per saat dan 20 cm per saat masing-masing. Apakah nisbah panjang gelombang di rantau cetek dengan panjang gelombang di rantau dalam? Okey. Jadi gelombang ni dia bergerak daripada rantau cetek ke rantau dalam. Di rantau cetek laju dia 15 cm per saat dan di rantau dalam laju dia 20 cm per saat. Okey, mari kita senaraikan kuantiti ini dulu. Okey. Jadi di kawasan cetek V1 sama dengan 15 cm per saat dan di kawasan dalam V2 sama dengan 20 cm per saat dan kita disuruh cari nisbah
panjang gelombang di rantau cetek dengan panjang gelombang di rantau dalam, iaitu lambda 1 nisbah lambda 2 sama dengan berapa. Okey. Jadi kita tahu bahawa laju gelombang diberi oleh persamaan V sama dengan F lambda. Okey. Jadi di sini kita sudah ada V dan lambda, okey, tapi frekuensi tak ada lagi. Dan frekuensi bagi kedua-dua gelombang ini mesti sama. Sebab apa? Sebab tak kira dia dalam kedalaman dalam ke cetek ke, frekuensi dia tetap sama. Okey. Jadi kita kata F1 sama dengan F dan ni F2 pun sama dengan F jugalah. Okey. Jadi bagi set nilai yang pertama ini, okey, kita akan membentuk satu persamaan V1 sama dengan F1 lambda 1, okey. Dan yang nilai yang kedua ni atau set data yang kedua ini V2 sama dengan F2 lambda 2, okey. Dan oleh kerana frekuensi adalah sama, kita menggunakan simbol yang sama bagi F1 dan F2 ini, iaitu V1 sama dengan F lambda 1, ini V2 sama dengan F lambda 2. Ini kunci untuk menyelesaikan soalan ini. Kita mesti menggunakan simbol yang sama bagi kedua-dua frekuensi. Sebab apa? Sebab kalau kita menggunakan simbol yang sama, maka kita boleh menghapuskannya dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan serentak. Okey, mesti guna simbol yang sama. Okey, ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Jadi persamaan 1 bahagi dengan persamaan 2, maka kita akan dapat V1 bahagi dengan V2 sama dengan F lambda 1 bahagi dengan F lambda 2. Okey, F lambda 1 bahagi dengan F lambda 2. Okey. Di sini F boleh dihapuskan. Okey, jadi kita akan dapat V1 V2 sama dengan lambda 1 lambda 2. Okey, lambda 1 lambda 2. V1 adalah sama dengan 15. Ini V2 sama dengan 20. Jadi lambda 1 lambda 2. Ini bermakna lambda 1 bahagi dengan lambda 2 ini adalah sama dengan 3/4, atau lambda 1 nisbah kepada lambda 2 ini sama dengan 3 nisbah kepada 4. Okey, jadi nisbah lambda 1 nisbah kepada lambda 2 ini sama dengan 3 kepada 4. Okey, ini adalah nisbah dia. Yep. Jadi sekali lagi kunci untuk menyelesaikan soalan ini adalah meletakkan atau menggunakan simbol yang sama bagi frekuensi. Kita mesti tahu bahawa frekuensi dia sama dan kita mesti menggunakan simbol yang sama bagi frekuensi supaya kita boleh hapuskan dia, ya, dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan serentak.